A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada pengurusi acara dan semua yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama sekali lagi. Macam kejap sangat dah jumpa balik. Hari ini kita sambung bab 5, iaitu memerangi hawa nafsu. 18. Okey. Jadi memerangi nafsu dan syaitan. Sudah semestinya orang yang berakal memerangi keinginan nafsu dengan berlapar. Hanya lapar dapat menundukkan musuh-musuh Allah. Jadi bila sebut tentang nafsu ni, waktu Allah ciptakan nafsu, kita selalu sebut kan, kau ni lawanlah sikit nafsu tu. Kita kan. Jadi nafsu tu sendiri adalah merupakan makhluk yang Allah ciptakan, yang ada dalam diri kita. Waktu Allah ciptakan nafsu ni, Allah Ta'ala tanya dia, engkau siapa, aku siapa? Maka nafsu jawab, aku, engkau. Sombong dia. Kemudian Allah letakkan dia dalam tempat yang panas selama 1000 tahun, 100 tahun. Lepas tu bawa keluar balik, tanya balik, kau siapa, aku siapa? Aku, engkau, dia kata, degil lagi. Letak pula kat tempat sejuk selama 100 tahun lagi. Lepas 100 tahun bawa keluar, aku siapa, engkau siapa? Allah Ta'ala tanya. Aku, engkau. Sudahnya Allah Ta'ala laparkan dia selama 100 tahun, tak bagi makan, tak bagi apa. Jangan tanya saya nafsu makan apa, tak payah jawab tu dah. Tapi macam tu lah, riwayat tu meriwayatkan macam tu lah. Maknanya dilaparkan sama 100 tahun, kemudian bawa keluar, tanya balik, kau siapa, aku siapa? Sesungguhnya aku adalah nafsu dan kau Tuhanku. Lepas tu sebab nafsu ni hanya kalah dengan lapar je. Tu sebab Nabi katakan, malam tadi saya baru je cerita, malam tadi saya ceramah di UTHM Johor, baik aja. Tajuk dia kahwin muda best ke? Tajuk dia malam tadi. Macam-macam soalan budak-budak tu tanya. Malam tadi seorang tu tanya, saya nak kahwin tapi tak ada calon, apa pandangan ustaz? Kau kahwin langsung seorang. Saya kata, payah pun. Dah tak ada pun, tanya lagi baik apa. Jadi bila sebut tentang nafsu tu, apa kahwin tu, saya kata ada 5 hukum kahwin. Ada yang wajib, ada yang wajib kahwin, dia nafsu, dia mampu, semua dah ada, dan bimbang, dia terjerumus kepada lembah maksiat, jadi wajib bagi dia kahwin. Kan? Kedua sunat, makna dia boleh nak kahwin, boleh tak kahwin pun boleh. Dia sunat sebab dia, tapi dia boleh lah nak kahwin, mampu semua, dah siap semua, cukup lengkap dah, dia layak lah nak kahwin. Tapi tak adalah orang kata terdesak untuk mengelakkan maksiat, makna dia masih boleh kawal. Tapi kalau dia kahwin, elok. Sebab jadi hukumnya sunat, dan sunat adalah hukum asal kahwin. 3 hukumnya harus. Makna dia boleh nak kahwin, boleh tak kahwin boleh, harus, diharuskan dia kahwin. Yang keempat, makruh. Kalau dia tahu dia tak mampu, dia kahwin juga. Dia tahu tak mampu, dia mungkin boleh mendatangkan, ada kemungkinan dia mendatangkan kezaliman dan kemudaratan pada pasangan, ataupun ada ketidakmampuan tertentu kan. Mungkin dari segi tak mampu batin ke, mungkin dari segi duit ke, mungkin akan menyusahkan pasangan dia kan. Dan yang kelima, haram hukumnya kahwin. Dah lah tak mampu, macam-macam. Jadi orang yang kelima tu, kalau dia tak boleh tahan nak maksiat, maka Nabi pesan suruh dia puasa. Tu je lah. Jadi apa beza pula kan nafsu? Jadi kita tengok. Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya syaitan itu menjala dalam tubuh manusia bagaikan aliran darah, maka bendunglah aliran itu dengan lapar. Sesungguhnya manusia yang paling dekat dengan Allah kelak pada hari kiamat adalah orang yang paling kuat menahan lapar dan hausnya. Dan bahaya yang paling besar bagi manusia adalah syahwat perut. Sebab itulah Adam dan Hawa dikeluarkan dari Darul Baqa ke Darul Fana
Allah telah melarang keduanya memakan buah apa? Buah khuldi kan. Namun mereka tidak tahan membendung keinginannya sehingga memakannya, dan pada dasarnya perutlah sebagai sumber segala syahwat. Okey. Jadi apalah maksud nafsu, hawa dan syahwat. Hawa nafsu. Nafsu syahwat. Nafsu apa, syahwat apa, hawa apa. Tu dia. Jadi kalau kita tengok, nafsu adalah jenis makhluk yang ada menyelinap dalam badan kita. Nafsu memang kena ada dalam badan kita. Nafsu nak tidur, nafsu nak makan. Nafsu ni tak ada bila kita ji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa tu baru tak ada nafsu dah. Tapi menjelang nak mati tu, nafsu ni kuat betul masa tu. Kan? Kemudian bila kita tengok pula dari segi perkataan hawa. Hawa pula bermaksud tabiat yang mendorong jasad kita. Dia akan bawa jasad kita untuk mengejar kepada benda-benda yang cantik, mewah, seronok, kesihatan. Hawa ni pula dia lain. Dan tadi nafsu tadi keinginan saja. Tapi dia ada fokus dia pula. Hawa ni ada fokus dia. Macam contoh, ubat ni boleh bagi kau sihat. Ya ke? Kita beria nakkan ubat tu. Tak kira lah macam mana pun. Tu hawa. Kan? Dia amat suka kepada perhiasan dunia dan keindahannya. Dan juga dia suka kepada perhiasan dunia ni tanpa batas. Benda mewah, benda cantik dan sebagainya. Manakala syahwat pula, syahwat pula klimaks dia. Maknanya nafsu dan hawa akan mengganas melampaui batasan normal apabila dia berpindah menjadi syahwat. Syahwat ni tu yang jadi daripada tengok dia pegang. Macam tu. Daripada pegang dia jadi polok. Daripada polok dia jadi benda lain. Macam tu lah. Dia tak kira muda, tua, kocik, besar, tak kira. Dia bila dah syahwat tu dah sampai, dia tak kira. Baru-baru ni saya bercakap dengan pegawai akhlak. Dia cakap, kan saya pernah cerita sebelum ni, saya pernah berbual dengan dia lah sebelum ni, yang saya dapat maklumat yang beberapa tahun lepas yang mak dan anak melahirkan anak pada hari yang sama tu kan. Dan baru ni dia kata ada budak yang umur lebih kurang 20-an ke 30-an melahirkan anak luar nikah buat kali yang ke-8. Cuba fikir. Dan itu bukan satu-satunya kes. Banyak kes macam tu. Nak cakap apa? Kan? Parah. Ada orang tu pula berpakaian, ditangkap berpakaian wanita. Maknanya dia jantan lah. Berpakaian wanita sedang mencari pelanggan. Dan bila ditanya, pelanggan apa pula lagi kan? Kan? Jadi bila ditanya, dia dah buat kerja tu seawal umur 14 tahun. 14 tahun. Dan antara regular customer dia adalah cikgu dia. Macam mana nak cakap? Itulah tahap dia. Jangan lupa kan, hari itu kita dengar, mungkin dah ada yang start dengar ceramah Isra' Mi'raj kan. Ingat tak Nabi didatangi oleh perempuan tua bongkok 3. Jibril kata, itulah dunia, dah tua sangat dah, tunggu masa nak kiamat. Bayangan zaman Nabi dah tua, zaman kita lebih lagi kan. Kalau tengok jahiliah dulu, kita tengok zaman jahiliah teruk kan, rupanya hari ni lagi teruk pada zaman jahiliah. Cuba ingat balik. Zaman jahiliah dulu buang anak sebab tak nak anak perempuan. Hari ni bukan kira perempuan lelaki, dia buang aja. Dulu, zaman Yahudi dulu ada sesuatu rumah tu dia akan gantungkan kain putih macam bendera. Jadi mana-mana lelaki boleh masuk untuk bersama dengan perempuan kat dalam rumah tu. Dia akan bergilir-gilir tu bersama-sama dengan perempuan tu sampai perempuan tu mengandung. Cukup 10 lelaki. Dia akan cukupkan 10 lelaki bersama dengan sampai mengandung. Kerana adalah rahib di kalangan Yahudi tu akan tengok muka siapa budak ni. Itulah bapak. Dia akan tilik kan. Sebiji macam muka kau lah. Rasa kau bapak ni gitu. Tapi hari ni lebih ramai. Dia bukan kes 10 orang. Lagi dahsyat lagi. Tu istilah-istilah yang dia bagi bosnya. Bos Jan, bos Tua, gigolo. Bukan kira seorang. Ramai. Kan? Kemudian begitu juga kalau kita tengok dari segi ini tadi kan. Dari segi zaman Nabi Lut dulu kan. Kita dah tahu kan.
Macam mana terbalikkan dunia ni kan. Tenggelam orang yang suka sesama jantina ni. Hari ni siap ada berkahwin, buat majlis lagi. Gali tengok kan. Jantan dengan jantan, dua-dua berjambang. Tak terayo. Memang ya, macam mana kan? Itulah dia. Maknanya, nampak tak? Dia daripada nafsu dia keinginan dia ada sikit. Hawa dia tu, dia nampak lelaki tu cantik kat dia. Dilayan ni mata tu. Dia sampai satu tahap bila yang bertukar jadi syahwat tu sampai kahwin tu. Nampak tak? Itulah dia.